يا رسول الله سلام عليك العالم والكرم إلى الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 سلم على نور الأنوار سر الأسرار يقي الأغيار ساحب بالمسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار صحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء والكورونا بك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد Ikhwatal iman, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati, kita akan sambung insya-Allah sesi yang ketiga pada pagi ini, dua ayat. Ayat 8 dan ayat 9 insya-Allah ya, bersedia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah tuan-tuan, ayat yang ke-8 ya. Dan apabila manusia ditimpa bencana, apa dia buat tuan-tuan? Kalau ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, Allah bagi nikmat, si hamba yang tadi yang ditimpa musibah tadi lupa bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan lebih teruk lagi, menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Katakanlah, ya, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Dan itu ayat ke-8. Adapun ayat ke-9, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadah pada waktu malam? Malam buat apa? Sajidan wa qa'ima. Ada yang sujud, ada yang qiyam.
ada yang sujud, ada yang berdiri solat, memanjangkan bacaan solatnya, ada yang memanjangkan sujudnya, ya. Kenapa tuan-tuan? Qiyam itu kerana takut kepada azab Allah, azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pengajaran. Okey tuan, alhamdulillah. Dua ayat ini kita akan sama-sama pelajari seperti apa yang dicatatkan oleh Syekhuna Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan. Jadi kalau ikut catatan saya, okay, Kak Kam dah bagi buku surat apa Kak Kam? Ikut catatan saya, insya-Allah ataupun dalam kitab Arab ini, ya, maka Syekh rahimahullahu ta'ala dia letakkan pada halaman 255. Tuan-tuan tak tahulah, tuan-tuan tengoklah token PDF ni. Yang ada PDF ni ada berapa orang? Ada 100 orang, ada Rais kot kan? Tuan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Zila. Kita boleh tengok kepada sebab nuzul 229 ya, 229. Yang masih berhajat untuk dapatkan PDF boleh menyumbang sedikit, RM20, RM30 untuk sahah. Nanti admin akan bagi tuan-tuan ya, PDF yang berkaitan. Baik, tuan-tuan, tajuk dia pagi ni kita nak bincang tanaqudul kuffar wa istiqamatul mu'minin. Orang kafir yang tak stabil, yang berbolak-balik, tetapi orang beriman dia sentiasa istiqamah. Baik tuan-tuan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala, kepada sebab nuzul ya, sebab turun ayat ini, ayat 9. Jadi pagi ni kita tengok dua ayat lah, 8 dengan 9. Siri yang ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu mengikut riwayat Imam Ibnu Abi Hatim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Katanya ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ayat 9 itu tuan-tuan turun kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ya, Sayyidina Uthman ini tuan-tuan antara sahabat yang umurnya panjang sikit. Sebab kalau kita tengok Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali umur 63 wafat. Tuan-tuan syahid mereka Tapi Sayyidina Uthman ni dia menjangkau 80-an umur dia. Itu antara perbandingan Sayyidina Uthman tuan-tuan, dan Sayyidina Uthman ini merupakan ya seorang yang antara yang mengkhatamkan Quran dalam 2 rakaat solat. Maka ayat ni turun pada beliau, pada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang mengahwini 2 puteri Nabi SAW yang kita panggil sebagai Dhun Nurain. 2 yang dapat 2 cahaya kerana bernikah dengan Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kalthum. Betul tuan-tuan ya? Baik tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, kata ayat ini turun pada Sayyidina Uthman. Kalau ikut riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat ini turun pada Sayyidina Ammar bin Yasir. Kalau ikut riwayat yang kedua, iaitu ayat ini turun kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ada riwayat lain kata ayat ini turun pada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Makna tuan-tuan, ayat ni memang merangkumi, mencakupi kebanyakan sahabat. Memang mereka ni ahlul lail, kaki qiyamul lail, ahlullah, VVIP Allah Ta'ala. Maka dalam memberikan kesimpulan, Al-Imamul Qurtubi dia kata apa? Bal mursalun fi man kana ala hadhil hal. Ayat ni umum, siapa yang perangai memang setiap malam qiyam, bangun tuan-tuan, tak ada nguap-nguap dia, tak ada ngantuk-ngantuk dia, qiyam 2-3 jam tahan, masuklah ayat ni. Ayat ini turun kepada mereka yang rajin, yang sentiasa berqiyamul lail tuan-tuan Baik. Al-munasabah, apakah kaitan tuan-tuan ayat 8 dan 9 dengan ayat semalam yang kita bicarakan tentang dalil-dalil tauhid, dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ayat 5 hingga 7 semalam, sehingga Allah menempelak kumpulan musyrikin yang masih berpaling, yang tidak mengambil akal yang sihat, iaitu memilih Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Mereka menjadikan Tuhan itu ada sekutunya, ada anaknya dan sebagainya tuan-tuan. Sehingga saya nak sentuh sikit sebelum kita sambung pada
tafsir pagi ini, iaitu apa yang dicatatkan oleh tuan-tuan Al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dicerita tuan-tuan tentang i'jaz, tentang kehebatan mukjizat Quran ini tuan-tuan yang mendepani masa. Cerita apa semalam tuan-tuan? Cerita kita ni dijadikan daripada ibu kita, daripada Nabi Adam, daripada ibu kita. Kita berdepan dengan proses ke penciptaan manusia sampai ditiup roh kan. Dan kita menghadapi tiga kegelapan. Fi dhulumatin thalath. Para doktor pakar tuan-tuan dalam bab tiga kegelapan ni tuan-tuan. Yang kita sebut semalam tiga kegelapan tu dalam perut, dalam rahim, dalam uri. Kan tiga selaput tu kan. Jadi orang barat, pengkaji barat tuan, dia orang kata kalau ikut mata kasar kita tahu dia satu lapis je, satu layer je. Bukan 3 layer lah tuan-tuan. Hari ni orang nak pakai mask pun 2 lapis dah. Esok 3 lapis, esok 30 lapis. Macam lah kita janganlah vaksin dia kan dah 2 kali cucuk kan 4 kali pula lah 5 kali lah mampu pengsan vaksin dia lah. Tuan-tuan kan. Jadi mudah-mudahan tak ada lagi lah benda-benda macam tu kan. Mudah-mudahan kita terselamat, terpelihara lah. Okey, baik. Jadi cerita doktor pakar ni tuan tahun 85. Dia orang buat satu persidangan lah tuan. Benda tu berlaku di Kahirah. Di Mesir tuan-tuan. Tahun 85. Doktor pakar ni yang non-Muslim lah. Tuan-tuan, dan mereka akhirnya mengisytiharkan, menzahirkan, bersyahadah di hadapan khalayak ramai tuan-tuan. Mungkin ada maknanya apa? Macam sekarang ni TPM Datuk Seri Ismail Sabri buat kenyataan, yang semua orang politik buat kenyataan lah, semua menjunjung kasih penantian tuanku, yang mantan MPM pun sama, semua cakap lah buat macam tu lah. Ada dia punya apa cakap orang putih tu tak tahulah tuan-tuan, panggil akhbar untuk siarkan. Beginilah maknanya ya, untuk mengisytiharkan tuan-tuan ya. Maknanya tahun 85 di Kahirah ni doktor-doktor pakar tuan-tuan yang non-Muslim ni kata memang Quran orang Islam pakai ni yang sangat benar dan tepat mengatasi ilmu kedoktoran. Dan mereka kata, apakah Nabi kamu itu, Muhammad itu seorang, kata orang kafir ni lah sebelum dia masuk Islam, apakah dia seorang pakar bedah yang dia boleh cerita, dia boleh tahu bahawa dalam perut emak itu, si bayi tuan-tuan, dia ada 3 lapis. Quran sebut fi dhulumatin thalath yang kita bincang semalam kan. Maka macam mana tuan-tuan mereka kagum ya. Betul lah, samalah I nak cakap yang tu, press conference ya, sidang media tuan-tuan. Maka sidang media tu berlaku, orang doktor-doktor pakar yang barat ni tuan-tuan, dia kata masya-Allah tabarakallah, macam mana Quran kau cakap 3 lapis, kalau ikut kanta kita, ikut mata kasar kita, tak dapat kesan 3 lapisan itu. Quran korang ni benar, maka kami ni doktor-doktor pakar ni mengatakan ini memang agama yang benar, Quran yang benar, maka kami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan ya, ini kebenaran Quran yang diperakukan oleh orientalis, oleh mereka yang mengkaji tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah, mereka akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kita dah sebut semalam antara hikmah berlakunya adanya selaput pada uri itu, pada 3 lapisan itu tuan-tuan, berlaku 3 lapisan kerana menjaga keselamatan bayi agar tidak busuk, rosak dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kalau kita tengok kaitannya tuan-tuan kerosakan mazhab pemikiran orang musyrikin. Tuan-tuan mereka serosak-rosak bondo, sezalim-zalim perkara ialah mengambil Tuhan selain Allah Ta'ala, menyembah berhala. Maka mereka memang tak ada point sebenarnya. Tuan-tuan, mereka tak ada hujah yang waras, yang logik, yang sepatutnya menjadi sembahannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tu ghani, Allah tak berhajat kepada makhluknya, Allah tak berhajat kepada ibadah kita, Allah tak perlu pada wakaf kita, pada infak kita, tak perlu pun. Tapi kita yang memerlukan ibadah itu. Kalau kita buat kesalahan dan dosa, Allah tak terjejas pun, tetapi kita yang akan menanggung bala dan musibahnya tuan-tuan. Itu perangai yang semalam lah tuan-tuan. Maka di sini pada ayat 8 dan 9 ni kita nak tengok bahawa betapa ketidakstabilannya orang kafir tuan-tuan, ketika mana mereka dalam keadaan tertekan dan terdesak cari Tuhan. Allah, betul lah kita ikutlah Nabi Muhammad ni. Ketika susah, terkepit, sakit, nak mati, baru ingat Tuhan. Tapi masa dia kalau dah tiba-tiba dah dapat 3 dos, dah sihat, lupa balik Tuhan dia.
meninggalkan Tuhan ketika senang, mencari Tuhan ketika susah. Ini tuan-tuan bukan ambil ayat ini untuk orang kafir je. Kita juga tuan-tuan, kalau kita hanya kenal Tuhan, sebut Allah masa kita susah, masa kita kaya sikit, masa kita dah berpangkat, masa kita berkuasa, masa kita selesa, kita lupa Tuhan. Ini perangai sama lah macam orang kafir. Maka Nabi SAW sebut apa? Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kau kena kenal Tuhan ketika kau senang, nanti Tuhan akan kenang kau masa kau susah. Jadi sekarang ni kita kira senang lah. Maksud senang tu kan tak adalah kita darurat ke, tak adalah kita ni semua kena COVID-19, semua kuarantin, tak boleh bergerak 1 inci pun, semua tak ada makanan pun tak boleh hantar ke rumah. Kalau macam tu tuan-tuan, itu memang syiddah, dalam keadaan kita tertekan. Tapi sekarang kita masih dalam ar-rakhawah, dalam keadaan rakha, masih boleh mengawal diri, boleh mengatur kehidupan kita tuan-tuan. Maka kenal Allah sekarang, nanti Allah akan bantu kita ketika kita susah. Jangan jadi macam orang kafir tuan, masa susah ingat Tuhan, masa senang tuan-tuan dia syirik kembali kepada Allah. Dia kembali kepada berhalanya. Tuan-tuan itu satu. Tuan-tuan dan kita akan lanjutkan nanti bagaimana orang mukmin itu dia istiqamah, mustaqim, dia sabat dengan pendiriannya tuan-tuan. Dia tidak goyang dengan apa-apa cabaran tuan-tuan. Dia hanya bertawakal dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qala tafsir wal bayan. Ayat 8, ini merupakan pendirian orang kafir yang berbolak-balik. Apabila ditimpa dengan kesukaran, contohnya sakit, fakir miskin, takut, masa tu dia bermula je, ya Allah tubna ilallah, menangis-nangis, wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Masa itulah macam budak-budak kita lah kena COVID bulan 2 kan, ataupun Umi ampunkan abang Umi, bulan 2 kena COVID satu serama kan, mama ataupun ibu dia, sorry ibu, ampun halalkan makan minum. Masa tu merau. Lepas ni kalau boleh nak belajar betul-betul, nak hafal Quran cepat-cepat, laju-laju. Masa tu lah, masa dia kena COVID tu. Lepas ni tak ada nak buang-buang masa dia, nak hafal betul-betul Quran, nak ikut cakap ustaz. Masa tu lepas elok pergi kuarantin 2 minggu, dah confirm sihat, KKM kata potong golang semua, dia Yahoo, dia balik perangai dia bermalas-malas. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan. Ya, masa susah dia ingat mak abah dia. Masa senang dia lupa mak abah dia tuan-tuan. Itu macam itulah cerita dia. Masa sakit, masa susah, fakir, takut, dia bertadarruk. Tuan-tuan kembali kepada Allah Taala, bertaubat kepada Allah, istighatsah, minta tolong, merayu merintih, istighatsah. Ya ghiyatsal mustaghithina aghithna. Ingat tuan-tuan doa masa perang Ahzab dulu kan, ya ghiyatsal mustaghithina aghithna. Masa tu tak ada berhala, tak ada patung, tak ada dunia, tak ada pangkat, tak ada apa. Masa tu Allah masa susah. Masa Allah singkapkan, Allah makbulkan doa mereka, Allah nak tengok keimanan mereka ni, Allah makbulkan, Allah senangkan mereka, Allah hilangkan penyakit mereka. Datang nikmat tuan-tuan, Allah gantikan kesusahan itu dengan kemudahan dan kesenangan. Dah jadi lain balik. Jadi lain balik. Masa senang, maka dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tuan-tuan, itu dia. Ya, dia lupa apa yang dia dah janji kat mak bapak dia dah, telefon Umi, sorry Umi, balik. Semula kan tuan-tuan kan. Masa dia kena COVID dulu. Lepas tu dah confirm, dah negatif, dah clear, Yahoo kan, dia buat pengai balik. Dah bermalas-malas dia balik. Dah lekor balik. Tak tahulah pagi ni berapa orang anak tafiz saya yang ikut ni. Biasa adib seorang lah. Yang lain tak tahulah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi itu dia. Ya, yang lebih malang ni kalau trend orang kafir tuan-tuan, dia ambil balik tok pekong dia tu. Ambil balik salib dia tu. Patung-patung berhala tu ditukar, dia ambil ke balik, dia sombah balik. Thank you patung, thank you kau bagi aku senang. Tuan-tuan ini merupakan natijah daripada tuan-tuan akibat kesesatan, dalal wal idlal, sesat dan menyesatkan. Dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain, mengajak orang sama-sama kufur macam dia. Ini paling parah lah tuan-tuan. Ya, paling parah tuan-tuan. Kita ni kalau nak buat jahat, jangan buat lah. Tapi kau buat jahat, buat seorang-seorang, jangan ajak orang lain. Buat sendiri, masuk neraka seorang-seorang. Jangan pengaruh orang lain nak masuk neraka.
Kan tuan-tuan, maka itulah gambaran tuan-tuan, orang kafir ni masa susah dia terkepit, dia terdesak, Allah. Masa senang ambil balik patung dia. Bukan sekadar dia solo secara individu menyembah patung, dia bawa orang lain, jom kita menyembah patung secara berjemaah. Ini tuan-tuan perangai orang yang fadallu wa adallu. Ini juga kalau kita dalam konteks orang Islam, tuan-tuan, kalau dekat muka bumi ni dah tak ada orang alim, tak ada syekh, tak ada tok guru, tak ada ustaz yang tuan-tuan nak rujuk, maka tuan-tuan akan ambil lah ustaz-ustaz yang tak berapa nak ustaz ni, orang colop ni, ustaz colop ni tuan, yang mengaku ustaz semua, yang boleh cakap 2-3 patah Arab mengaku ustaz ni tuan-tuan, yang baru jumpa 2 hadis mengaku ustaz ni tuan-tuan, membida'ahkan orang, menyesatkan orang lain, semua ulama salah ni tuan-tuan, dia seorang yang betul. Kalau itu tuan-tuan, sebenarnya kita nanti akan berdepan dengan senario keadaan di mana tuan-tuan, orang dah tak ada rujukan. Fadallu wa adallu. Si penyesat ni tuan, yang ustaz menyamar, yang berlakon jadi tok guru ni, dia sesat dan menyesatkan orang yang di sekeliling yang mengikut dia. Nampak tuan? Maka dilantiklah mufti-mufti yang jahil, dilantiklah qadi-qadi yang hanya berkiblatkan kepada RM, duit, lantiklah ulama-ulama tuan-tuan yang hanya pandai mengampu. Ini fadallu wa adallu. Mereka ni sesat dan mereka juga akan mengheret kita kepada kesesatan. Zaman itu akan muncul. Bukan akan muncul, sekarang pun tuan-tuan, dia lebih selera, dia lebih suka pilih selebriti jadi tok guru dia. Dia tak nak panggil ustaz-ustaz pondok, orang mengaji formal yang ada adab, yang ada akhlak, yang ada cukup dia punya ramuan, dia sudut ilmu amal tu. Dia tak nak yang tu. Dia nak yang senang-senang, dia nak yang nampak lain, yang polik. Itu yang tuan-tuan, sebenarnya kita akan terdedah kepada kesesatan dan sesat. Dia itu sesat dan menyesatkan. Ini dia tuan-tuan. Kalau orang kafir pula, dia bukan seorang-seorang, dia akan bawa kawan-kawan dia sama-sama kembali kepada kekufuran setelah dibantu oleh Allah Ta'ala tadi kan. Maka tuan-tuan sekalian, ini menyebabkan orang tak nak masuk Islam. Keindahan Islam tu ditutup, supaya orang tak tahu. Sebab tu saya dah baca dah tuan-tuan. Tadi Syekh Ali Saburi tahun 85 di Kairah yang tadi kan, tentang 3 lapisan dalam perut ibu, kegelapan 3 fi zulumatin salat, itu telah kita tengok orang kafir masuk Islam. Kita tengok dulu tuan-tuan, orang British, orang Perancis mengkaji tentang sistem pelayaran, tentang lautan, mereka masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Nampak kan tuan-tuan kan? Tapi Islam itu nampaknya ditutup-tutup keindahan Islam tu. Dia cuba nak cover tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, benda tu dia seperti air yang deras, yang kekal akan mengalir tuan-tuan, yang tidak boleh disekat. Itu Islam kan. Maka mereka nak sekat daripada sabilillah. Orang yang kembali kepada syirik ni tuan-tuan, liyudilla an sabilih. Mereka tak nak orang kenal jalan Allah. Jalan Allah itu jalan Islam. Pendekatan tauhid, akidah yang jujur, bukan pendekatan al-nid ataupun al-andad, bukan pendekatan berhala-berhala, mengambil patung sebagai anak Tuhan, menjadikan patung itu sebagai wasilah, bertawasul dengan patung Tok Pekong tu, ditawasul dengan situ. Ini semua perkara-perkara yang merosakkan. Maka dijelaskan lagi tuan, ada 3 makna di sini. Liyudilla, lam itu dalam ilmu nahu kita panggil lamul aqibah. Tuan-tuan ya, akibatnya. Kesesatan tu kenapa tuan-tuan? Yang pertama, iaitu disebutkan makna yang pertama, ketika berhajat, ketika susah, tadarru', istighathah. Susah, cari imam. Susah, cari ustaz. Susah, masa senang, lantak kau lah masjid. Kau tutup lah sampai kiamat pun dia tak hapik tau. Kan, lantak kau lah. Kan, tuan-tuan ini perangai-perangai yang tak senonoh. Tuan-tuan masa susah, ada hajat, bertadarru', dia pandai dia cari Tuhan. Istighathahnya dengan Tuhan, tuan-tuan ya. Dan itu juga digambarkan dalam suratul Isra. Tuan-tuan ada sekelompok orang tu, dia dalam lautan, dia ada taufan, ada tsunami dalam lautan ketika berlayar. Mereka, ya Allah, selamat. Tuan-tuan, sampai ke pantai, dah ambil patung balik. Kufur balik. Ini memang ragam tuan-tuan manusia ni, dia ketika senang sikit, dia tak ingat Tuhan. Dia lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa kalau jasa-jasa mak bapak kita, guru-guru kita, orang yang baik yang kita, sahabat-sahabat kita tu masa susah, kita minta tolong kat dia. Masa kita senang, lapis tongkuk kita. Ini tuan-tuan akhlak yang cukup keji. Tuan-tuan tayyib qala, makna yang itu makna yang pertama lah. Tuan-tuan ketika susah minta pada Tuhan. Ketika senang
lupa apa yang diminta tadi, tuan-tuan. Dan yang ketiga, makna yang ketiga, mengambil Tuhan selain Allah, ataupun tuan-tuan mengambil syirik, perkara-perkara yang menyebabkan mereka syirik. Maka Allah ugut mereka. Ugutan. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Kau tak apalah, kau nak kufur berapa hari kau boleh kufur. Maknanya kalau kita kata kita sedang berkuasa kan, kita akan ambil semua tu, kita selewengkan, kita buatlah kejahatan, tuan-tuan. Kau nak kenyang berapa hari kau boleh kenyang. Harta yang banyak tu berapa lama kau boleh tahan makan. Kan 2-3 hari kita mati, anak tu mau berebut bergaduh. Kan dah berapa orang dah. Tuan-tuan berapa hari kau nak senang ni? Cuba cerita. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Okeylah, kalau kau tadi mula-mula susah kau cari Tuhan. Sekarang kau dah senang, kau ambil berhala balik, kau lupakan Tuhan. Okeylah, berapa hari, berapa lama je tempoh manusia, tuan-tuan, dia boleh hidup. Kan? Kalau inilah jalannya, kata Allah dalam tafsir Syekh Wahbah ni kata apa? Katakan wahai Nabi SAW, kata mereka, inilah ragam ragam yang lupa Tuhan ni. Masa susah cari Tuhan, masa senang lupa Tuhan ni. Kalau inilah ragam tak apalah, kau bolehlah enjoy sekejap. Berapa lama je kenyang kau tu? Kau boleh kenyang berapa lama? Berapa banyak kau boleh sumbat perut kau tu makan? Berapa banyak kau nak mewah tu, berapa lama boleh bertahan? Berapa maksimum berapa tahun? 50 tahun, 100 tahun umur. Takat tu je lah. Tapi nanti dalam hari kiamat, kena humban dalam api neraka. Na'udzubillah. Kesudahan orang begini, tempatnya api neraka. Dalam surah Luqman, Allah sebut, numatti'uhum qalila. Kami bagi can lah sekejap, istidraj. Bagi dia sekejap, suku-suku. Happy-happy. Enjoy, party, lupa Tuhan. Tak apalah. Summa nattarruhum ila azabin qalid. Kami akan seret mereka nanti kepada azab yang sangat pedih. Ashabun nar, tuan-tuan. Kemudian pada ayat ke-9, okey, Allah cerita pula, ini yang stabil, ini yang sabat, ini yang istiqamah, iaitu ashabul jannah. Tuan-tuan, ashabul jannati humul faizun. Tuan-tuan, maka Allah menggambarkan, tuan-tuan, orang yang berjaya ni, yang tak sama macam geng yang sebelum ni tadi, yang lupa Tuhan, yang mula-mula acah-acah nak beriman, nak kembali kepada pangkal jalan, nak balik kepada kebenaran, tapi datang balik sonang dia lupa, tuan-tuan, apa janjinya tadi, apa doanya tadi. Maka ini yang ayat 9 ni dia menggambarkan kumpulan, tuan-tuan, yang kita dah sebut tadi, sebab nuzul pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Tuan-tuan, masuk semua sahabat besar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina apa lagi tadi? Semua sahabat-sahabat besar, tuan, terangkum pada turun ayat ke-9 ini. Ahlil lail, yang kaki qiyamul lail, yang mereka boleh khatamkan Quran dalam 2 rakaat solat. Sayyidina Uthman antaranya. Tuan-tuan, tuan-tuan, kemudian hadis yang perawi hadis Ad-Dinun Nasihah. Tuan-tuan, Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini kalangan sahabat yang memang 2 rakaat selesai. Tuan-tuan, baca dalam kitab Tibyan Imam An-Nawawi. Taib. Qala, katanya, orang kafir tadi lebih elok ke ataupun orang beriman? Orang kafir tadi, mula-mula istighatsah lah dia, zikir munajat lah dia kan, doa lah dia. Tapi balik dah sonang, dah stabil, kufur balik, lupa balik kepada Allah. Ataupun orang beriman, tuan-tuan, orang beriman ni apa? Muti', khashi', tuan-tuan, tuan-tuan, ini orang-orang beriman. Orang beriman, tuan-tuan, dalam sujudnya, dalam qiyamnya, tuan-tuan, hanya menghimpunkan 2 konsep yang kita belajar dalam tasawuf, iaitu khauf dengan raja, tuan-tuan. Apa dia? Tuan-tuan, iaitu mereka tadi dalam sajidan wa qa'imah, ketika mereka sujud, ketika mereka qiyam. Sujud ni memanjangkan sujud, qiyam ni memanjangkan qiyam. Berdiri, memanjangkan bacaan. Tuan-tuan, mereka ni yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Itu 2 unsur. Tuan-tuan, mereka takut nanti akhirat mereka akan dihisap. Maka mereka tak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tuan-tuan, mereka mengharapkan rahmat Allah, tu raja. Tadi khauf, takut. Semalam pun kita dah sebut, tuan-tuan, ada ayat tentang rahbah dengan raghbah, kan? Al-Aziz, Al-Ghaffar. Aziz, keperkasaan, tuan-tuan, itu ayat Jalal. Aziz itu, tuan-tuan, menakutkan kita, menggerunkan kita. Tapi Al-Ghaffar, tuan-tuan, ada di sana keampunan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maka itu dipanggil Ar-Raja. Bagus juga dulu lagu Arkam dulu, tuan. Dia kata apa? Wahai Tuhanku yang Esa,
bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku. Kan itu dia cerita qahar jabbar lah. Kemudian sewaktu mengenang rahmatmu. Jadi maknanya kita ada qahar, ada rahmah, tuan-tuan. Maka di situ kita himpunkan, kita mesti berjalan dengan kedua-dua sayap itu, sayap khauf dengan sayap ar-raja. Tuan-tuan sekalian, itu ibadah. Tuan-tuan, itu ibadah yang hebat dan menghimpunkan antara khauf dan raja, ya. Dan kata dalam riwayat tafsir Imam Abu Hayyan, disebutkan ayat ini sebagai dalil kelebihan malam berbanding siang. Kelebihan qiyamul lail berbanding qiyamun nahar. Masjid Nabawi kita 2-3 tahun dah, zaman Dr. Yusri ni dia orang buat program kalau Ramadan tu dia buat juga qiyamun nahar. Qiyamun nahar ni tazkirah, tadarus waktu zuhur kan. Tu siang lah. Tapi tuan-tuan dari sudut dalil, afdalnya malam. Isra' Mi'raj malam, nisfu Sya'ban malam, Lailatul Qadar malam. Malam dengan siang pun dia ada persaingan juga tuan-tuan. Tapi kita tuan-tuan kalau tak dapat malam, siang lah kita buat mana boleh. Tak dapat siang, buatlah malam tuan-tuan. Himpunkanlah mana yang sempat kita amalkan tuan-tuan. Taib, itu ayat 9. Kemudian pada penutup ayat itu Allah tanya, sama ke orang yang lolap malam tadi dengan orang yang bangun malam, sama ke? Tak sama lah. Sama ke orang yang tahu dengan yang tak tahu? Tak sama lah. Allah tanya tapi Allah tak bagi jawapan tuan-tuan. Sebab jawapan ni memang dah ada dah. Maka qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama ke orang ulama dengan orang jahil? Sama ke tuan-tuan? Kita pikul bola, kita pikul pen, kita pikul barang kita lah, kelengkapan kita, kerja kita. Ulama pikul kitab, ulama pikul pen, memikirkan, memecahkan kebuntuan, mencari jawapan, solusi, fatwa, menulis kitab, mengambil teks Quran ni. Berapa tahun agaknya Syekh Wahbah nak siapkan 15 jilid tuan-tuan tafsir ni? Berapa lama tuan-tuan imam-imam kita nak sediakan bahan-bahan yang telah siap tersedia pada kita hari ni? Jadi sama kau. Itu kita kata kita ulama. Oh, banyak cantik muka kita. Baru kenal 3 huruf tuan-tuan dah mengaku kita ni ulama. Kan? Boleh sama ke? Sama ke tuan-tuan kita yang 3-4 hari ikut kelas baru 3 siri surah Zumar ni kita ikut dah nak mengaku ulama? Boleh ke tuan-tuan? Dengan kita ni sama ke dengan ulama? Jawapan tak sama. Orang jahil dengan orang alim tak sama. Sebab itu tuan-tuan Allah bagi soalan supaya kita berfikir. Jawapan ada pada kita lah. Tuan-tuan innama yatta'izu bi ayatillah. Orang yang mendapat izah, mau'izah, pengajaran yang boleh tuan-tuan, yang boleh bertadabbur dengan ayat-ayat Quran ni, orang yang ada hati, ada perasaan, ada akal yang sejahtera. Orang jahil tuan-tuan, walaupun mungkin dari sudut pengajian dia tinggi, kelulusan dia hebat, tapi kalau jahil tuan-tuan, tak ada perasaan, tak ada keimanan, reject. Ini orang yang dianggap la ya'lamun, orang yang tak tahu menahu. Tuan-tuan kan, ini orang akil dengan orang jahil. Orang berakal dengan orang yang jahil. Maka bezakan tuan-tuan. Taib, maka jawapannya tak sama lah. Orang tahu dengan orang tak tahu, orang alim dengan orang jahil tak sama. Orang yang bangun malam dengan lolap tak sama dah. Kan tuan-tuan? Maka orang yang alim itu tuan-tuan, dia mengetahui benda yang hak. Dia memahami manhaj istiqamah. Lepas tu tuan-tuan bukan cakap ya dah, buat tunjuk kat orang ramai. Cakap, belajar, sampaikan, tunjuk contoh. Itu orang alim. Jadi qudwah kepada orang ramai. Tuan-tuan kan, dia beramal, alim yang amil. Maka ini tuan-tuan tak sama, tidak akan sama dengan kumpulan jahil tuan-tuan yang merabur-rabur, yakhbitu khabta ashwa, jalan dalam penuh kegelapan, dalam penuh kesamaran, dalam penuh kesulitan, tak tahu mana ujung pangkal. Quran pun lintang pukang baca, hadis pun tak tahu mana nak tahu hadis, nak pilih hadis mana, kitab apa, nak pilih subjek apa yang kita nak tentukan. Kita tak ada pengetahuan, ikut orang alim, belajar dengan ulama kan tuan-tuan kan. Jadi kalau tak nanti yang paling parah ni tuan, dah lah tak pandai, perasan pandai. Ini namanya jahil murakkab, jahil bertindih-tindih. Tuan-tuan, bertingkik-tingkik jahil itu. Dah lah tak pandai, tak nak belajar pula. Bodoh sombong. Ini lagi teruk tuan-tuan. Maka sebab itulah tak sama dah orang alim dengan orang jahil. Maka tuan-tuan sekalian, kata Syekhuna radhiyallahu an, kata Syekh Wahbah, tujuan tuan-tuan ataupun mesej daripada ayat ini ialah nak menafikan tak sama doh.
Tak sama orang alim dengan orang jahil, tak sama orang kiam orang tidur, tak sama. Orang baik dengan orang jahat tak sama. Tuan-tuan sebab tadi ayat ke-8 orang kafir tuan-tuan dia berbolak-balik dia. Tanakut dia, masa susah cari Tuhan, masa senang dia lawan dengan Tuhan balik. Itu tanakut tuan-tuan. Orang beriman tuan-tuan dia khusyuk. Apa ayat tadi? Amman huwa qanitun, qanit. Tuan-tuan orang beriman dia qanit. Apa qanit ini tuan-tuan? Al-qanit itu saya baca sedikit apa yang disebut Imam Qurtubi tuan-tuan, halaman 239 ya. Kata Imam Qurtubi tuan-tuan, yang dikatakan qunut itu ialah orang yang panjang qiyamnya. Maknanya kalau subuh tadi tuan-tuan, baca kita panjang sikitlah daripada sembahyang lain, sebab lebih-lebih lagi bacaan subuh ni didengar oleh malaikat. Tuan-tuan, khusus 2 shift malaikat tu berhimpun untuk dengar bacaan kita. Aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Saya dah jawab pada Haji Rahman dulu soalan tentang kenapa Quran Fajar itu masyhud, tuan-tuan sekalian kan. Apa itu kunut? Maka ada 4 pandangan. Kunut itu ialah yang taat. Kunut itu ialah yang khusyuk. Kunut itu ialah orang yang berdiri lama dalam solat. Kunut itu adalah orang yang sentiasa berdoa, berharap kepada Tuhannya. Itu 4 tafsiran. Tapi dirangkumkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, kullu kunutin fil Qur'ani, apa yang disebut kunut dalam Quran, dia merujuk kepada ta'atullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan walaupun Imam Qurtubi dia datangkan banyak riwayat lah dari sini. Makna kunut itu memanjangkan tuan-tuan rukuk dan menundukkan pandangan. Kenapa pula tuan-tuan masa semayang mana ada orang macam ni? Andang sini, baca iklan bila ada kenduri orang siapa ada kahwin lagi ni, baca TV, info TV masjid tu, tak ada lah. Maksudnya masa solat ialah kita menundukkan pandangan kita. Kan tuan-tuan kan? Apa tuan-tuan? Tak buat benda-benda yang tak sepatutnya dalam solat lah. Khuduk, khusyuk, itu kunut maknanya. Tuan-tuan, tak ada garu-garu. Lam ya'bath, tak ada nak repair kopiah ada 14 kali repair, sekali boleh lah. Kan tuan-tuan kan, tak ada kejap putus sorban. Ulama-ulama Saudi kan, kejap kan semua nak putus sorban. Sekali je lah. Kalau nak terbang tu lain lah kan tuan-tuan kan. Jadi maknanya ini ciri orang yang kunut. Ya tuan-tuan jadi kunut itu rangkuman dia ialah ketaatan. Pernah sekali tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tuan-tuan bersama dengan muridnya Imam Nafi'. Kata Imam Nafi', Abdullah bin Umar pernah berkata kepada aku sehari, qum fasalli, bangun sembahyang. Maka kata murid ni Imam Nafi' ni tuan, antara perawi ataupun yang banyak mengaji dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, maka Sayyidina Nafi' pun tuan-tuan dia bangun sembahyang. Ya, dan baju aku tu pula baju yang buruk lah, dah lusuh, thawbun khadiq nama dia, macam kain buruk baju tu. Maka lepas sembahyang, Sayyidina Abdullah bin Umar panggil Sayyidina Nafi' ni, dia kata, ya, engkau ni agak-agak, kalau aku hantarlah kau pergi ke Teluk Komang kau, pergi ke Bagan Pinang kau, pergi ke Bagan Lalang kau, Bagan Sorai kau, agak-agak kau pakai baju macam ni ke? Pakai pagoda berlubang-lubang. Kata Sayyidina Abdullah menegur Sayyidina Nafi'. Ya, agak-agak kalau kau pergi, aku utuskan kau dengan satu urusan rasmi, apakah kau akan berpakaian begini? Ya, maka tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Nafi', taklah, tak adalah. Saya akan pakailah yang elok sikit. Kalau ada tie, pakai tie. Kalau tak dapat tie depan, pakai tie belakang, sorban. Saya akan pakai elok sikit lah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Fallahu ahaqqu an tutazayyana lah. Kalau kau depan orang, kau boleh pakai elok-elok. Depan Allah lagi wajib kau pakai elok-elok. Yang sempurna, yang bersih, yang wangi dan seumpamanya, yang lengkap. Maka itu Sayyidina Abdullah bin Umar nak ajar kita tuan-tuan. Dari sudut kesempurnaan solat, kunut itu bukan hanya juga dari sudut qiyam yang lama, hati yang tunduk, tetapi juga mengambil kira aspek jubah kita, pakaian kita pun ambil kira lah. Ya, itu nasihat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar kepada murid beliau Imam Nafi', tuan-tuan sekalian ya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah dia. Dan saya juga suka juga tuan dalam pandangan kedua, apa maksud sepanjang malam? Tuan-tuan, amman huwa qanitun ana al-lail, ana al-lail. Anak-anak tahfiz kita akan baca doa, tuan-tuan pun baca doa juga. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna
minhu ma jahilna. Poin dia warzuqna tilawatahu ana al-lail sepanjang malam, wa atrafan nahar sepanjang siang. Itu doa lepas kita baca Al-Quranul Karim. Jadi poin dia ana al-lail. Apa maksud ana al-lail? Sepanjang malam, tuan-tuan. Satu riwayat untuk kita yang agak malih-malih, tuan-tuan, ada satu riwayat yang syok jugalah. Maksud ana al-lail ini ialah waktu maghrib isyak. Okey lah tu. Faham? Kalau tak dapat bangun pukul 3, pukul 4, pukul 5, maghrib isyak tu jangan sibuk-sibuk nak tengok siapa jadi PM baru ke interim ke, tak payah. Masa tu jangan sibuk nak tengok kes COVID 20,000 ke 30,000, tak payah. Masa maghrib isyak tu duduklah kat tingkat sejadah, tuan. Jangan jadikan maghrib isyak tu dikorbankan dengan benda-benda lain. Sebab kita masjid tak buka, surau tak buka. Jadi tuan-tuan duduk tingkat sejadah tu diam-diam. Baca Quran habis-habis. Baca wirid, baca hizib, baca selawat. Kan lama pun 40 minit. Kan? Tahan, kalau boleh tahan wuduk sampai isyak. Lepas ba'diyah, lepas witir ke apa, barulah kita nak tengok berita ke, nak tengok apa semua ke, berita COVID tadi ke, tentang politik kita, parlimen kita. Tengoklah, lepas tu jangan ganggu maghrib isyak. Maghrib isyak tak ada benda lain. Maghrib isyak lah waktu Quran, waktu wirid kita. Mudah-mudahan itu termasuk dalam tafsiran, tuan-tuan. Ana al-lail itu ialah waktu maghrib dengan isyak. Dan walaupun sebenarnya pada zahir ayat itu dia merujuk kepada tengah malam. Okey, tuan-tuan sekalian. Kemudian Allahumma salli, saya dah terangkan tadi tentang maksud qiyam, tuan-tuan. Dan itulah dia standard, tuan-tuan, orang beriman ni dia istiqamah. Okey, dia sentiasa kunut, taat, khusyuk. Tak sama macam geng-geng kafir tadi tu, penyembah berhala tadi. Masa dah terdesak, cari Tuhan. Masa dah senang, tuan-tuan, dia lupakan Allah Ta'ala. Tak sama. Ya, tak sama, tuan-tuan, orang alim dengan orang jahil, tuan-tuan. Orang beriman, tuan-tuan, dia mencari ilmu. Dia cintakan ilmu. Tuan-tuan, orang kafir, tuan-tuan, ada cara dia dengan kejahilan dia. Ya. Dan menurut Imam Abu Hayyan, tuan-tuan, ya, ayat ini juga menunjukkan bahawa kesempurnaan kita ni terhimpun pada 2 poin besar. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu berilmu dan beramal. Boleh? Jadi, cari ilmu. Ilmu zaman sekarang ni kat City kan, masjid paruh tu tak boleh buka kan. Jadi semua masjid kita cuti, Puan Rashidah. Kita cuti ni maknanya kita mengajilah online lah, ikutlah sikit-sikit, mana dapat tangkap lah. Ya, tak dapat tangkap, tak apalah, dah ada niat, dah ada usaha kan nak belajar, boleh lah. Ya, jangan bagi alasan tak nak belajar. Daripada sahur tadi dah ada kelas dah. Macam-macam kelas ada, tuan-tuan, masuk je lah, pilih lah kan. Kan, tuan-tuan. Jadi maknanya kita ni jadi bernilai, akan jadi sempurna, tuan-tuan, dengan 2. Satu, kita ni orang alim. Yang kedua, kita ni amil, Rabbani, yang beramal. Baru kita jadi, tuan. Ya, berilmu dan beramal. Mengaji lama, tapi amal tak ada, pun tak pakai juga. Tuan-tuan kan, tak ada hasil, tak ada buah. Orang yang tak beramal, orang alim tak beramal ni tak ada hasil ni, tuan-tuan. Jadi sebab itu, memang tuan-tuan sekalian, di sini juga dikatakan bahawa dengan ilmu itu membawa kita kepada ma'rifatullah. Dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan ilmu. Kan? Jadi kadang-kadang sedih lah tanya, siapa mengajar kat surau kau? Tak tahu. Apa ustaz kat taman kau? Entah. Memang tak ambil hirau langsung, tak ambil tahu langsung. Itu parah juga, tuan-tuan kan. Jadi kita kena kenal ilmu, kena kenal lah orang alim, kena kenal kitab. Saya memang paksa student saya dulu. Ni dekat Sahah ni tak boleh buat sebab COVID ni lah. Saya kalau mengajar memang saya paksa kenal nama kitab, kenal nama pengarang. Cukup sehari hafal satu nama kitab, hafal nama satu pengarang. Jadi di situ kita kenal, oh punya imam ni ramai. Banyak nama-nama yang kita tak tahu ni. Kita kena belajar macam tu. Kan, tuan-tuan kan? Jadi dari situ adalah kita punya wawasan ilmu dah ada sikit. Kemudian dah tahu ilmu ni macam mana nak jadi macam ulama' tu. Nak jadi sebiji tu tak dapat lah kan. Tapi macam mana ciri-ciri mereka tu dapat kita sikit sebanyak hayati, tuan. Maka itulah dia ilmu dan amal. Tuan-tuan, ilmu yang membawa kita kepada kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ma'rifatullah. Awwaluddini ma'rifatullah. Tuan-tuan, maka dapatlah kita beribadah dengan cara yang betul. Okey, baik. Qala, tuan-tuan, insya-Allah penutup nanti saya nak bacakan hadis tentang saya nak bacakan selawat Ja'fari tentang ghuraf, tentang bilik-bilik. Dan kita ingat kan nama surah Zumar ni, nama lain dia apa? Surah Al-Ghuraf. Surah bilik-bilik dalam Quranul dalam syurga, tuan-tuan kan. Akan saya bacakanlah pendek je. Tak sampai 1 minit pun.
Mungkin Rais dah share ke Rais dia punya ni selawat tadi kan? Kan kita bacalah 8.30 kan. Ada lagi 13 minit tuan-tuan pengajaran ayat Quran, pengajaran dan fiqh kehidupan yang boleh kita pelajari dua ayat ni. Ayat 8 dan 9. Tayyib qala tuan-tuan, ayat-ayat dua ayat ini mendedahkan kepada kita dua pendirian yang berbeza, dua perangai yang tak sama tuan-tuan, iaitu kumpulan kelompok orang kafir yang sentiasa berbolak-balik, tidak stabil, yang tak ada pendirian. Kamu akan melihat mereka itu, orang kafir itu istighathahnya dengan Allah. Terima kasih tadi Kak Siti Aminah Cak Alam dah share ya. Ya ghiyathal mustaghithina aghithna, yang tu dah kita dah sebutkan dalam FB tuan-tuan ni ada tadi. Tengok balik doa tu, baca jadikan amalan. Kalau susah dia cari Tuhan, merujuk kepada Allah Taala. Kan macam samalah mak bapak masa SPM cari masjid, bawa air 13 kilo, 13 galen, minta imam baca air tu. Masa tu je kau datang masjid. Masa tu lepas tu tak datang-datang dah. Kenapa tak datang-datang? COVID. Tak apalah sebab COVID. Fahamlah ada keuzuran. Tapi jangan tak datang-datang pula. Masjid kalau ada buka, kena datang masjid. Kena pergi ke masjid. Menghadap imam tu. Jumpa ustaz-ustaz tu. Tuan-tuan kan? Ya. Sama juga tuan-tuan, masa anak tuan-tuan dapat skor SPM baru ni, straight A, 11A, 13A, semua bagus. Result dapat beasiswa, tajaan, bank negara. Tuan-tuan bagus lah. Tapi kalau wawancara tanya, apa rahsia Kak anak berjaya bang? Memanglah kau tengoklah mak abah siapa. Tuition macam mana pula? Tak ada nampak Allah Ta'ala masa kalau dapat 11A. Cuba dapat 11E. Kalau result dibungkus tuan Jahannam, ini kuasa Tuhan. Kita kena redha dengan takdir. Masa yang tak elok, sorah kat Tuhan. Masa baik tuan-tuan, lupa Tuhan. Nampak tak tuan-tuan? Ini benda yang tak senonoh nama dia. Kita first saya suka tengok kalau result yang smart-smart ni tuan-tuan. Biasanya budak tu kan cerita, Alhamdulillah, saya baca Yasin tiap-tiap hari. Kan syok. Mak bapak pula tawaduk. Alhamdulillah, bukanlah. Kami ni bukan pandai sangat. Orang kampung ya, orang sonang, bukan ada jawatan pun, bukan ada kerja apa pun. Tapi mungkin doa-doa sikit-sikit, malam-malam kami sembahyang hajat. Itu ayat tu yang kita nak dengar. Kan? Maknanya senang, berjaya, Allah itulah. Tuan-tuan kan? Jadi jangan nanti masa berjaya, Allah kita kesampingkan. Tapi masa kita susah, baru cari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ragam perangai orang kafir. Kan tuan-tuan kan, sakit, terdesak, susah, masa tu cari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa selamat, dah berjaya, dah sampai ke pantai, dah selamat tuan-tuan, maka ketika itu dia kembali kepada kesyirikannya, kepada kekufurannya tuan-tuan. Bahkan yang paling parah sekali, mereka cuba mempengaruhi orang lain supaya kafir dan syirik sepertinya tuan-tuan. Ini fadallu wa adallu yang saya dah sebutkan pada awal tadi tuan-tuan. Ada tafsir, saya ingat juga saya baca dalam Imam Qurtubi, dalam Jami' beliau, disebutkan tuan-tuan, liyudilla an sabilih, si kafir yang susah tadi dah senang balik, dia menyesatkan orang lain tuan-tuan supaya apa? Liyak tadi bihil juhal. Orang-orang tak tahu, orang kampung, orang awam, orang jahil tak tahu, ikut dia. Ikut dia tuan-tuan, macam gitulah. Tengah nampak sorban sikit, nampak jambang sikit. Oh, ini alim ni. Boleh cakap Arab 2-3 patah. Oh, ini terror ni. Sebut sikit pasal al-al kesanad sikit. Oh, ni alim ni. Apatah lagi memang dia bukan disiplin pengajian Islam. Jadi kita jangan terkepit lah tuan-tuan. Jangan salah pilih lah. Jangan salah pilih. Kalau dia memang bukan bidang pengajian Islam secara pendidikan yang memondok ke ataupun pengajian peringkat universiti rasmi ke tuan-tuan, kalau tak ada latar belakang macam tu, macam mana tuan-tuan nak mengaji dengan dia? Ataupun tuan-tuan, dia ceritalah benda-benda yang tuan-tuan nampak, makrifah, ilmu hakikat, dongang memanglah sedap. Tapi sebenarnya tuan akan mengheret kita kepada kesesatan. Dia dah sesat, dia nak sesatkan orang lain sekali. Kan dia dah sesat, dia tak ada betul benar ada. Mengaku punya dengan bangga, apa nama, Aiman Al-Banna, saya sebutlah nama budak tu kan, mengaku saya tak ada kena-mena dengan Asy'ari, saya tak kena-mena dengan akidah Asy'ariyah. Nak mengaku dia tu Wahabi Salafi tu tuan-tuan, tak ikut sifat 20, nak bangga-bangga buat apa macam tu? Kalau kau faham manhaj salaf yang betul-betul lah, yang tafwid. Terima kasih Tuan Haji Jamil sekarang jadi tukang jurukira saya lah.
muhasib untuk mengira peserta. Jangan keluar. Ada 149 ni, Haji Jamil pastikan dia orang yang keluar Haji Jamil. Kalau keluar Haji Jamil cubit dia orang. Tuan-tuan sekalian, maka kita nak cik guru ni begitulah tuan-tuan. Ya, dia nak ambil yang glamour, nak ambil yang bernama, tak mestilah begitu kan. Guru tu walaupun dia lebay, walaupun dia tak adalah kelulusan tinggi mengaji pun dia Fatani je. Contohnya kan, mengaji di Aceh, tak adalah sijil yang diiktiraf. Tetapi dari sudut keilmuan dan akhlak ni kalau betul, itulah guru kita. Kan? Kalau dia ataupun kelulusan akademik yang baik, kalau betul caranya tuan-tuan, pastikan kita boleh ikut, kita boleh follow tuan-tuan. Ini yang kita nakkan. Apatah lagi kalau dia mempunyai keturunan yang baik, rekod keluarga yang bersih, yang baik, keturunan ulama, para habaib. Itu lagi syok lah kita ikut, lebih confident lah kita ikut tuan. Jangan ikut sebarang-barang tuan-tuan, supaya nanti kita tak disesatkan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Okey tuan-tuan, qala, selesai. Ya, maka sebab itu Allah kata, okeylah kalau kau nak relax, nak senang-senang, kejap je pun. Kau boleh berapa banyak je duit tu kau boleh belanja, berapa hari je kau boleh kaya. Kan, esok lusa kau miskin balik. Kau susah, kau makan macam mana pun kau akan sakit nanti. Maka tuan-tuan, betapa bayang saya dengar daripada guru saya, ya, Dr. Salah Al-Qadiri tuan, dia kata ada satu raja tuan-tuan, dia kurang 10 tahun sakit. Kemewahan dia, jajahan dia tuan-tuan, maknanya milioner lah. Ranking antara yang 10 terkaya dunia ni. Tapi 10 tahun sakit, apa boleh buat tuan-tuan? Mandang ialah nama pendurian pun tak boleh makan. Kan, langsat dengan manggih pun tak boleh makan. Menate pun tak boleh makan, tak boleh mandang. Tuan-tuan, apa maknanya tuan-tuan? Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya kalau ya ada nikmat yang tidak dapat kita kecapi tuan-tuan, kerana itu maknanya masa dia senang, masa memerintah tu mungkin dia menindas, menzalimi rakyat dia buat benda yang bukan-bukan tuan-tuan. Akhirnya mungkin Allah balas cash dekat dunia ni. Ambil 10 tahun terakhir pemerintahan dia tak bagi kat anak-anak dia dah, dia tetap nak jadi berkuasa. Akhirnya dia susah tuan-tuan. Itu dunia dah nampak dah perkara tu kan. Semoga Allah ampunkan kita semualah insya-Allah. Tuan-tuan, dan penutup itu untuk orang beriman. Orang beriman dia tuan-tuan, fahuwa sawiyun ghairu mutanaqid. Ini bahasa Syekh Wahbah. Orang tu dia lurus tuan-tuan, as-siratus sawi, jalan lurus tuan-tuan. Dia tak ada goyang-goyang, dia sabat aja sidik, dia sabat, dia minarrasikhin, kan, dia cekal tuan-tuan. Ini cakap senang lah kan, tapi kita kena belajar tuan-tuan untuk dapat mood ini. Kita kita bentukkan kelompok-kelompok, kluster-kluster yang baik. Jadi kita boleh ditegur, kita boleh bersama dalam kumpulan-kumpulan yang baik ini. Jadi kita tak adalah lekor pun lah. Jadi dengan bagi mengelakkan kealpaan, kita ada kelas, kita ikut je, ikut cermatih ni. Ikut je ustaz, mati ikut je, ada kelas mati ikut. Jadi maknanya sekurang-kurang kita mengikat diri kita dengan mungkin ada nasihat yang baik, panduan yang boleh berguna, yang boleh kita jadikan tuan-tuan, yang menyuluh kehidupan kita kan. Orang beriman ni tuan-tuan, semayangnya khusyuk tengah malam. Orang lolap, dia bangun bermunajat, menghimpunkan antara khauf dengan rojak. Saya dah kemukakan pandangan kedua tadi kan, iaitu Kak Siti Sabiah pun setuju dengan saya, iaitu antara maghrib dengan isyak. Jangan buat aktiviti lain. Mari isyak, duduk dekat sejadah tu, jangan bangun-bangun. Tuan-tuan kan, ya. Tayyib, qala, selanjutnya tuan-tuan, Allah bagi perbandingan. Sama ko? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama ko? Tuan-tuan, jawapannya tak sama. Sama ko yang bangun pukul 5 pagi dah sampai ke masjid, buka pintu masjid, Tuan Siak, Tuan Bilal tu dah tarhim pagi-pagi morning. Sama ko macam kita tuan-tuan, dah dekat nak duha tak bangun-bangun? Sama ko? Mana nak sama? Sama ke tuan-tuan? Orang yang hidup dia 10 tahun menghafal Quran, lepas tu baca pula Sunan Sittah, kelas alim. Ini tradisi Maulana Pakistan, Bangladesh, di India kan. Lepas tu pula tuan-tuan, kalau di Mesir dia syaratkan hafal Quran dulu. Ibtidaiyah hafal Quran dulu, lepas tu baru masuk dia punya i'dadi, sanawi, baru ambil kitab. Mereka itulah hidup dia, kitab, Quran, hadis ni. Boleh sama kau kita yang baru 2 hari 3 hari tuan-tuan nak komen, nak condemn ulama Azhar, kita nak belasah tuan-tuan yang anti vaksin ni, dah kata jahanam semua Azhar. Boleh kau cakap macam tu? Kan dia ada kajian dia ada dalil dia, dan dia bukan sehari dua ni dia buat kajian ni. Daripada kocik tuan-tuan, buka-buka mata itu yang memang belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab tu. Itu kat situ, kat Mesir, kat Syria, dekat Yaman, bukan kat kita ni dah. Tapi kita tuan-tuan, malangnya Allah dah bagi perbandingan kat sini. Kita ingat tuan-tuan, kita tak boleh samakan kita dengan orang alim.
Dari sudut keilmuan, lebih-lebih lagi alim yang amil tadi, orang alim yang abid, yang beramal. Tuan-tuan kan, tak sama. Tuan-tuan, apatah lagi yang kafir dengan beriman, memanglah tak sama kan. Penyembah berhala dengan penyembah Allah yang Maha Esa, memanglah tak sama tuan-tuan. Ya? Dan kata Syekhuna radhiyallahu an, okay, tuan-tuan, disebutkan kat sini, tadilah ilmu mesti disertai dengan amal. Tuan-tuan kan, itu baru sempurna lah. Ilmu dengan amal mana pernah terpisah. Tuan-tuan innal ladhina amanu wa amilus solihat. Tuan-tuan, ilmu amal, iman amal, tuan-tuan, itu mesti seiring sejalan ya. Kemudian Allah SWT tuan-tuan dalam beramal ni tuan-tuan ya, untuk dapat ilmu, untuk dapat amalan tuan-tuan, kenalah kita cuba istiqamah. Walaupun saya faham tuan-tuan, kita on off ni. On off apa? Kejap buat, kejap tinggal, kejap baca, kejap tak baca. Kita ni huru-hara juga kan tuan-tuan kan. Tapi tak apalah. Jangan tak buat langsung. Jangan tinggal langsung. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh kan tuan-tuan Taib. Kemudian ayat ini juga membicarakan kepada kita bahawa kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Tuan-tuan jadi sebab itu hidup itu ni mesti dengan ulama. Ulama ada kota syafaat nanti di hari kiamat. Ulama yang beramal tuan-tuan Dan perkara ni yang kita bincang ni semuanya merupakan tazkirah, peringatan kepada ulul albab. Ulul albab menghimpunkan dua, iaitu tafakkur dengan tadhakkur, fikir dan zikir. Itu namanya ulul albab tuan-tuan Ulul albab ni apa dia? Dia boleh bezakan inilah permata, inilah emas asli, ini membongak ini tak ada ni, di petah cakap ni kosong ni. Orang tuan-tuan ulul albab dia boleh beza. Saya ceramah dengan tuan-tuan, saya tak nampak tuan-tuan, bolehlah saya goreng tuan-tuan kan, bolehlah saya bercakap. Tapi cuba kalau saya bentang slot tuan-tuan dalam irsyad fatwa depan saya Datuk Mufti, goyang tuan-tuan. Takut saya rasa macam salah je cakap semua. Kan, kalau di PD dulu, ya Tuan Haji Jamil, kalau Tuan Guru Abdul Sijang datang surau kita, suruh kamu payung, buat zikir, ataupun saya pergi ke Masjid Jamil, PD, kalau Tuan Guru suruh saya jadi imam, memang menggelota-gelota tuan-tuan kaki saya ni, punya takut tuan-tuan, sebab saya tahu tuan-tuan, Syekh tu baca hati saya. Dia tahu saya ni macam ni, ragam tak khusyuk saya ni. Tadi sebelum solat, benda-benda yang mengarut, yang mungkar saya dah buat. Sekarang solat aku nak jadi imam pula. Mati aku kan. Takut kita tuan-tuan kalau kita berdepan dengan orang alim, berdepan dengan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita segan, kita hormat mereka tuan-tuan. Ya, maka ulul albab tuan-tuan, kita kalau nak temberang pun tuan-tuan, orang-orang pakar, dia tahu kita temberang ni. Itu ulul albab. Tuan-tuan maka moga-moga kita akan capai kepada tahap ulul albab tuan-tuan, iaitu kita masya-Allah tabarakallah banyakkan zikir, banyakkan bertafakur tuan-tuan. Mudah-mudahan inilah jalan yang kita pilih insya-Allah dalam 8.5 tuan-tuan. Maka kita baca selawat aliyal ghuraf. Tuan-tuan, selawat ini selawat hari Sabtu pada selawat yang ke-65. Okey, selawat yang ke-65 tuan-tuan. Ya, maka selawat itu disebutkan, saya baca tuan-tuan ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi man arafahu faqad araf wa min bahri ulumihi gharaf wa ala alihi wa sallim salatan tudkhilu sahibaha aliyal ghuraf. Saya baca lagi sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi man arafahu faqad araf wa min bahri ulumihi gharaf wa ala alihi wa sallim salatan tudkhilu sahibaha aliyal ghuraf. Okey. Saya baca pagi tadi tuan, maknanya saya bayangkan bahawa Sayyid Saleh Ja'fari ni seorang yang sangat alim, yang amil tuan-tuan, yang saya bertawassul dengan ilmu beliau, dengan amalan beliau tuan-tuan, kita bersanad tarikat saya ini dengan tarikat beliau tuan-tuan. Maka maknanya saya terjemahkan sedikit selawat ini, ya Allah sampaikan selawat kami kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Okay, clear iaitu Nabi ni tuan-tuan, siapa yang kenal Nabi maka dia kenal lah. Nak kenal Nabi macam mana? Baca hadis Nabi, baca Syama'il Muhammadiyah, baca sirah Nabi. Tuan-tuan, itu kenal Nabi. Tuan-tuan kenal, sebab tu tuan-tuan, kalau tak kenal, tak cinta. Kemudian tuan-tuan, kita ni mengaji tafsir ni, pagi ni, saya dapat cakap sikit sepatah dua tuan-tuan, daripada mana ilmu saya ni? Ilmu Allah Ta'ala
yang kita menyelam tuan-tuan daripada ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa min bahri ulumihi gharaf. Kita berenang tuan-tuan dalam lautan ilmu kenabian. Kan? Kita berenang tuan-tuan dalam ilmu yang diperturunkan, diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat dan sampailah kepada tutup guru itu tuan-tuan. Ini yang kita ambil ilmu. Okay, baik, itu jelas tuan-tuan tentang ilmu. Salam sejahtera juga, selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi SAW, iaitu selawat tuan-tuan. Apa tujuan selawat kita nakkan ni, doa kita ni? Salatan tudkhilu sahibaha. Selawat ini tuan memasukkan kita kepada bilik-bilik yang tinggi, aliyal ghuraf. Dan ingat tuan-tuan, dalam syurga nanti ayat 20 kita akan jumpa tuan-tuan. Selawat ayat 20 nanti tuan-tuan, lahum, Allah sebut dalam ayat 20, Allahumma salli ala sayyidina tuan, kita nanti bilik kita bertingkat-tingkat dalam syurga ni. Tuan-tuan dalam syurga nanti bilik kita bertingkat-tingkat. Maka sebab itulah surah Zumar ini kita dah sebut dulu, nama lainnya ialah surah Al-Ghuraf yang kita akan jumpa nanti pada ayat yang ke-20. Tuan-tuan, menceritakan tentang betapa tingginya nikmat Allah Taala. Maka dengan selawat kita akan dianugerahkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga ada pun tuan banyak bilik-bilik sahih aliyal ghuraf yang sangat sempurna, yang sangat tinggi tuan-tuan. Insya-Allah moga-moga kita direzekikan, kita dikurniakan syurga bilik-bilik tersebut tuan-tuan. Anugerah tersebut hanya dengan rahmat Allah dan dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, saya ijazahkanlah selawat ini ya. Yang dah ambil tarikat ni memang automatik dah ijazah dah. Tapi tuan-tuan yang tak ada tarikat ni kita ijazahkan juga, insya-Allah. Semoga boleh beramal. Cuba cek nanti dalam grup WhatsApp itu, kita punya admin dah share. Tuan-tuan, jazakallahu khairan. Terima kasih kerana bersama pagi ini. Kita jumpa esok tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.